boleh tahan design. Assalamualaikum. Hari ini saya nak share dengan tuan-tuan tentang welding. Kita nak welding besi. Adakah welding ni susah? Adakah mesin ni mahal? Semuanya saya akan jawab dalam video ni. Untuk welding ni tak susah sangat pun, dan sebenarnya saya bukanlah professional welder, tapi saya bolehlah welding. Maksudnya kalau saya welding tu, besi tu lekat lah. Dan lagi satu tuan-tuan, yang penting sekarang ni, harga mesin-mesin welding ataupun aksesori-aksesori yang kita perlukan untuk welding ni, harga dah semakin murah. Memang murah banyak. Jadi saya rasa tak salah kalau tuan-tuan belajar, tuan-tuan cuba benda yang baru, mungkin boleh mendatangkan manfaat. Dan sebenarnya dengan welding ni, kita boleh jadikan sebagai peluang pekerjaan ataupun kita boleh jadikan sebagai peluang untuk bisnes. Dan video hari ini tuan-tuan adalah beginner friendly. Maksudnya kalau tuan-tuan tak pernah welding pun, tuan-tuan follow apa yang saya akan share dalam video ni, tuan-tuan akan boleh welding. Ada user manual. Okey tuan-tuan, first tentang harga. Berapa harga ataupun kos untuk semua peralatan yang ada dekat atas meja ni? Sebenarnya total kos untuk semua peralatan termasuk mesin welding ni adalah RM568 tambah RM11 untuk kos penghantaran. Ini memang saya beli daripada Shopee. Kalau tuan-tuan nak buat kerja-kerja besi dekat rumah, tuan-tuan nak buat grill ke, nak buat awning ke, kos permulaan untuk tuan-tuan buat kerja tu nanti untuk mesin welding adalah RM568 saja. Inilah dia mesin welding yang saya gunakan sebelum ni, dan sebelum ni pun kita pernah buat video tentang yang melibatkan welding, tapi saya tak pernah cerita tentang mesin ni. Okey tuan-tuan, untuk mesin ni complete set untuk mesin, gas, helmet dan juga aksesori-aksesori yang lain, kosnya RM3,000. Yang ni RM568. Yang ni RM3,000. Tapi kenapa saya beli mesin yang baru? Mesin ni masih lagi elok, masih lagi boleh digunakan. Tapi mesin yang besar macam ni, dia lebih sesuai untuk kegunaan stationary. Maksudnya kita gunakan mesin ni dekat workshop. Tapi kalau tuan-tuan nak gunakan mesin ni secara portable, nak bawa pergi site, nak pergi rumah orang, nak welding grill, nak welding pagar, memang sangat tak sesuai. Dan selama ni pun, banyak kali juga saya terpaksa tolak job sebab saya terbayangkan berapa seksanya saya nak angkat mesin ni, bawa pergi site, bawa pergi rumah orang. Tapi pernah ada jugalah 1-2 job saya buat, saya bawa juga mesin ni, dan memang sangat-sangat menyeksakan, memang sangat tak sesuai. Yang ni sesuai kalau tuan-tuan nak buka kedai besi, tuan-tuan boleh gunakan mesin yang ni, sebab yang mesin yang ni dia lebih besar dan kita boleh gunakan untuk tempoh masa yang lebih panjang lah. Dan untuk portable ni dia lebih mudah untuk kita bawa pergi site. Mula tu saya beli mesin ni sebab plan saya nak buka kedai besi, nak buat grill, nak buat pintu pagar, tapi tak kesampaian. Jadi bila ada offer untuk pergi site nak wedding, bila nak bawa mesin ni, saya terbayangkan Allah, berapa seksanya nak buat mesin ni. Jadi saya cancel, saya tak terima job tu lah. Jadi kalau kita nak pilih mesin wedding pun, kita kena pilih mesin yang bersesuaian dengan kerja-kerja yang kita nak buat. Dekat mana kita nak gunakan, sama ada kita nak gunakan dekat workshop, dekat kedai, ataupun kita nak gunakan dekat luar, dekat site, dekat rumah customer. Lagi satu masalah dengan mesin ni, sebab mesin ni MIG yang menggunakan gas. Jadi bila kita nak pergi site, kena bawa mesin, kena bawa gas, kena sambungkan hose. Jadi agak leceh lah. Berbanding dengan kita beli mesin yang baru ni, yang ni MIG juga tapi gasless. Maksudnya dia tak perlu gunakan gas. Ataupun kita pergi sebagai flux core welding, dia tak perlukan gas. Jadi lebih mudah lah, mesin pun lebih ringan, lebih kecil, tak payah guna gas. Untuk yang ni berat dia, kalau tak silap saya dekat 65 kilo. Yang ni cuma 5 kilo saja. 65 kilo tak termasuk dengan gas lagi. Dan kita pun kena refill gas lah. Untuk refill kalau tak silap saya dulu harga dalam RM45 hingga RM50. Yang ni tak ada isu pasal gas, cuma bawa mesin saja. Mesin ni pun dah ada defect sikit dah, sebab hari tu mesin ni berat. Masa saya nak angkat daripada kereta, tersangkut, dia punya cover ni pun dah patah dah sepatutnya dekat sini. Ini dah patah, inilah satu masalah yang saya nampak. Dan saya pun tak nak lagi lah lepas ni kalau kita bawa juga mesin ni, mungkin ada benda lain pula yang akan rosak. Sebab dia berat, nak angkat seorang memang seksa. Dan ni pun salah satu sebab lah kenapa saya dapatkan mesin yang baru, mesin yang lebih kecil macam ni. Untuk kegunaan dekat site lebih mudah saya nak bawa lah. Sebelah tangan pun kita boleh bawa. Sebab mesin memang saya sayang, saya tak nak dia terus rosak. Kalau saya bawa juga, kemungkinan akan ada lagi kerosakan yang lain. Jadi selepas ni untuk pergi site, saya akan bawa yang ni. Yang ini pun, dia 3-in-1. Kita boleh buat gasless MIG ataupun flux core, TIG dan juga MMA. Ni arc welding lah. Yang ni pun sama juga, dia boleh buat MIG tapi menggunakan gas, TIG dan juga arc weld.
Untuk tuan-tuan yang baru pertama kali nak beli mesin welding, saya rekomenkan tuan-tuan beli yang ni dulu, yang kecil ni. Sebab yang ni kita boleh guna dekat rumah, kita boleh guna dekat site. Kalau tuan-tuan buka kedai pun, tak ada masalah boleh gunakan mesin yang kecil ni. Sebab bila kita baru nak mula dalam bisnes ni, kita pun tak tahu projek kita tu sama ada kita banyak buat dekat kedai ataupun banyak dekat site. Jadi bagi saya lebih baik mulakan dengan mesin yang kecil dulu. Sebab yang ni kita boleh gunakan dekat rumah, boleh guna dekat kedai dan kita boleh guna dekat site. Dan dari segi harga pun, yang ni tadi 3,000, yang ni 568, complete set, semua aksesori dah ada. Manual yang dia bagi ni pun agak komplit. Jadi saya rasa kalau kita yang beginner ni pun tak ada masalah. Kita nak tengok macam mana cara kita nak guna, kita nak buat sambungan dan sebagainya. Untuk first time kita nak guna mesin ni, kita nak kena sambungkan mic gun dan juga dia punya grounding. Dekat sini pun dia tunjuk mesin ni sebenarnya tuan-tuan adalah 3 in 1. Kita boleh buat MIG mode without gas, maksudnya gasless MIG, tak perlukan gas CO2. Kemudian kita ada MMA connection, ini untuk welding arca ataupun arc weld, dan lagi satu dia ada juga untuk TIG. TIG ni kita boleh guna untuk welding stainless steel, nak welding aluminium, nak welding besi biasa pun boleh. Cuma untuk TIG ni kita perlukan gas argon, tong warna biru. Yang tadi tu tuan-tuan tengok tong warna putih, yang tu adalah CO2 untuk MIG yang menggunakan gas. Tapi mesin yang ni dia MIG gasless, tak perlukan gas. Jadi untuk ni yang saya beli RM568 ni, dia dah komplit, cuma yang tak ada gas argon dan juga regulator lah. Biasanya kalau kita beli gas ni, kita boleh beli sekali dengan dia punya regulator bersama dengan hose. Kita dah boleh buat 3 jenis welding ni. Tapi selepas ni saya akan beli juga gas dengan regulator ni sebab saya memang ada projek yang akan melibatkan welding stainless steel dan juga welding aluminium. Untuk sambungan ni kita akan refer pada manual tadi. Saya pun terpaksa refer pada manual sebab benda ni bukanlah benda yang hari-hari kita buat. Sekejap lagi kita akan pasangkan dia punya wire, flux core wire. So ni kita punya mic gun. Semuanya dah komplit tuan-tuan dalam ni. Wire ni pun dia dah bagi sekali, saiz 0.8. Untuk sambungan mic gun ni, dia sebelah kiri, sebelah sini, bahagian negatif. Kemudian lagi satu sambungan. Okey, untuk sambungan ni mudah aja. Untuk gun ni pun ada dia bagi spare part sekali dalam ni. Dan lagi satu yang kita nak pasang adalah kabel untuk ground. Yang ni untuk kita kepik pada besi yang kita nak welding nanti. Ini pada bahagian positif sebelah sini. Okey, dah siap sambungan kita. Sekarang ni kita nak pasangkan wire, flux core wire. Inilah dia apa yang kita pasang setakat ni. Kita dah pasangkan mix gun dan juga grounding. Untuk flux core wire ni setahu saya dia ada 0.8 dengan 1.0. Tapi yang dia bagi sekali dengan mesin ni adalah 0.8, setengah kilo, kecil je. Okey, dia ada 0.8 dengan 1 mm. Tapi masa nak buka ni hati-hati sikit. Pegang bahagian ni. Kadang-kadang masa kita buka ni tercabut, dia akan terkeluar semua macam tu. Dekat mesin kita longgarkan dulu bahagian ni. Dan ni kita buka lah untuk masukkan kita punya wire spool. Pastikan yang ni berada pada bahagian bawah. Dekat sini kita ada satu benda yang kita panggil sebagai mic wire roller. Yang ni, roller ni dia untuk 0.8 dengan 1.0. Kalau kita nak gunakan 0.8, pastikan yang 0.8 ni berada di luar sebelah sini. Kalau kita nak gunakan 1.0, kita terbalikkan saja macam ni. 1.0 masih duduk sebelah luar. Tapi sebab wire kita ni 0.8, jadi kita akan pasangkan untuk 0.8. Sekarang ni kita akan masukkan wire dekat sini. So kita tengok balik dekat wire ni, kita buka yang tadi tu dekat spool. Pastikan tuan-tuan pegang bahagian ni, kita tak nak dia terkeluar. Dan kita potong sikit lah. Dan kita masukkan je dalam lubang ni. Okey, masukkan dalam lubang ni.
Tolak perlahan sampai dia keluar sebelah sini. Sini pun ada lubang lagi, masukkan dalam lubang ni. Bila wire dah masuk daripada sini sampailah hujung sini, masuk ke dalam ni, baru kita letak yang ni, kita akan lock dia. Kita boleh cuba untuk on kan. Bismillah. Dekat belakang satu switch. Bila kita onkan mesin ni, automatik dah detect. Sambungan kita buat tadi adalah untuk MIG gasless. Dan kita punya size wire tadi adalah flux 0.8. So ini untuk kita adjust current. Dan sebenarnya berapa jumlah current yang kita perlukan ni berdasarkan ketebalan besi yang kita nak welding. Ini jangan risau, lama kelamaan kita akan dapatlah berapa current yang sesuai dengan material yang kita gunakan. Ini memang learning process lah. Kalau tuan-tuan beli mesin yang mana pun sama saja, mesin yang murah ke, mesin yang mahal ke, memang kita kena fine tune sendiri nak cari mana current yang sesuai dengan material yang kita gunakan. Setiap mesin tak sama tuan-tuan. Okey, proses yang seterusnya tuan-tuan, kita nak fit wire. Wire ni dia akan lalu ikut kita punya kabel ni sampailah dia keluar dekat sini. Kita nak bagi dia keluar dekat sini, kita tekan saja trigger ni, dia akan keluar. Dekat sini tuan-tuan boleh nampak spool ni dah berpusing dan wire dah mula masuk, dah akan keluar sampai hujung sini. Okey, wire pun dah keluar. Yang lebihan ni jangan terlampau panjang. Biasanya saya buat dalam setengah inci macam tu. Ni dah siap, kita boleh tutup balik. Okey tuan-tuan, sebenarnya hari ni bukan saja kita nak test mesin ni. Saya memang dah ada job yang saya terima baru ni. Masa saya tengah tunggu mesin ni sampai, ada kawan lama saya, jiran saya sebenarnya, jiran dekat rumah lama. Dia call, dia beritahu, dia minta saya datang untuk welding dekat rumah dia. Sebelum ni saya terpaksa bawa mesin yang besar, tapi kali ni kita akan bawa mesin ni. Bukan setakat kita nak test, kita nak review, tapi kita akan buat kerja terus. Kita dah ada job yang pertama dengan mesin ni. Mesin ni harga RM568. Satu job mungkin dalam 100 ataupun 100.5. Kalau kita dapat 5 ataupun 6 job, dah balik modal dah kos untuk kita beli mesin ni. Alhamdulillah, rezeki kali ni mesin baru buka kotak, job dah menanti. Bolehlah cover sikit kos beli mesin yang itu. Lagipun owner dah tunggu banyak hari dah. Saya beritahu dia mesin belum sampai lagi. Dah sampai saya akan contact dia lah. Jadi untuk ni kita akan test dulu, kita akan guna dalam keadaan sebenar dulu. Kemudian nanti saya akan ceritakan dengan detail tentang spek. Kemudian sedikit cara untuk menggunakan mesin welding ni. Jadi saya rasa ni lebih baik lah sebab saya pun akan dapat pengalaman saya sendiri semasa saya menggunakan mesin ni hari ni. Jadi nanti boleh saya share dengan tuan-tuan sedikit sebanyak apa yang saya rasa tentang mesin ni. Kemudian kita perlukan glove dan helmet. Helmet ni saya rasa kita kena pasangkan bateri dulu. Kebiasaannya dia tak ada bateri. Ni auto dark helmet. Lebih mudah lah kalau kita nak buat welding berbanding dengan shield yang biasa. Kalau kita gunakan shield tu, sebelah tangan nak pegang MIG gun, sebelah lagi nak pegang shield. Yang ni mudah. Tangan kita sebelah kiri ni dia akan free. Boleh bantu kita tangan sebelah kanan ni. Satu cara yang mudah untuk kita test helmet ni, sama ada bateri dah ada ke belum, dah berfungsi ke belum. Kita pakai helmet dan kita gunakan lighter. Bila kita nyalakan lighter, dia seolah-olah macam ada spark dan helmet ni automatik akan jadi gelap. Bermaksud helmet ni dah ready lah. Okey, helmet dah ready, memang dah ada bateri. Cuma kita kena koyak stiker ni saja. Tool, welding jacket. Okey, dekat bawah ni mesin kita dekat bawah. Kemudian saya bawa grinder, helmet, extension dan juga basic tool lah. Ini sahaja yang kita perlukan untuk job kita hari ni. Wah, sikit lagi. Dulu ni apa dah panggil siapa-siapa datang tak? Pernah panggil orang datang? Dah panggil, ada tanya lah. Ha. Dia nak 4 ke 500 hari tu. Ni untuk ni. Ha. Ui. Saya ikat IV dulu lah. Ha. 400 no? Yalah, belum gaji saya ikat IV dulu. Dah selesai job kita yang pertama. Semalam tak lama, lebih kurang 1 jam dah siap. Tapi petang tu hujan, tak dapat nak sambung untuk buat video lah. Jadi untuk pagi ni kita akan mulakan dengan cara macam mana tuan-tuan nak welding. Tapi sebelum tu kita kenali dulu mesin yang kita ada ni. Jenama mesin ni Heatbox model HBM 200 dan ya, memang made in China. Pernah orang tanya saya, bang boleh tak nak guna mesin welding daripada China?
Sebenarnya kalau tuan-tuan beli mesin welding yang branded pun, part yang ada dalam mesin tu sebenarnya made in China juga. Cuma dia assemble dekat negara lain. So dia orang tak label sebagai made in China. Tapi semua komponen yang ada dalam mesin tu adalah made in China. Jadi sebenarnya tak ada isu pun kalau kita gunakan mesin-mesin daripada China ni. Cuma nak kena pilih mana satu yang berkualiti. Sebelum saya pilih mesin ni pun, saya tengok review dekat Shopee. Memang ramai yang review mesin ni dapat berfungsi dengan baik. Harganya pun memang sangat-sangat murah kalau kita bandingkan dengan jenama yang lain. Tapi yang ni walaupun company daripada China, warehouse dia ada dekat Selangor, jadi shipping memang agak cepat lah. Lebih kurang 2 hari, 3 hari dah sampai. Warehouse ada dekat Selangor, saya pun dekat Selangor, jadi cepatlah sampai. Dekat bahagian hadapan ada pilihan untuk jenis welding yang kita nak buat. Yang atas sekali untuk stick weld ataupun MMA ataupun welding rod lah biasa kita panggil. Kemudian yang kedua ni adalah untuk MIG gasless. Dekat bawah ni adalah untuk TIG. Dan dekat sini pula pilihan size wire ataupun flux core wire yang kita gunakan. Sama ada 0.8 ataupun 1.0. Yang knob ni pula untuk kita adjust current yang kita perlukan semasa kita welding. Untuk kita tukar daripada satu jenis welding kepada jenis welding yang lain, kita gunakan button ni. Sekarang ni dekat MIG gasless, kalau kita tekan ni, dia akan pergi kepada TIG. Kita tekan lagi sekali, dia akan pergi kepada stick weld ataupun MMA. Tekan lagi sekali, dia akan pergi kepada MIG gasless. Seterusnya tentang welding shield ataupun helmet. Bagi saya, kalau tuan-tuan betul-betul nak belajar welding, tuan-tuan dapatkanlah auto darkening helmet ni, janganlah gunakan shield macam ni. Sebab ramai yang saya tengok yang baru mula nak belajar welding, alasannya saya ni baru lagi, tak pro lagi, saya beli je lah shield macam ni, mudah, murah. Kadang-kadang disebabkan shield ni lah tuan-tuan akan jadi hangat-hangat ti ayam, tuan-tuan akan stop belajar welding. Sebab apa tahu? Kita ni dah baru lagi, baru nak mula belajar welding, kita beli shield macam ni. Okey, bila kita gunakan shield macam ni, sebelah tangan pegang mig ataupun rod, sebelah tangan kita akan pegang shield. Cuba bayangkan, kita baru nak belajar, masih terhegeh-hegeh lagi. Tapi sebelah tangan saja. Cuba tuan-tuan bayangkan, bila keadaan macam ni, kemungkinan welding kita tak cantik, tak lekat, kita pun akan give up. Cuba tuan-tuan gunakan auto darkening helmet macam ni. Kalau dulu ya harga memahal 300-400, tapi sekarang ni dah murah tuan-tuan. Harga dalam 100 ataupun ada juga yang di bawah pada RM100. Kalau kita gunakan auto darkening helmet ni, mudah. Tangan kita yang lagi satu, tangan kiri ni akan free. Sebab saya tangan kanan, so tangan kiri saya akan free. Jadi mudah. Saya pakai helmet, kemudian tangan kiri ni dia akan support saya punya torch. Jadi lebih mudah, welding pun akan jadi lebih cantik. Jangan gunakan alasan saya ni baru, saya belum jadi otai lagi. Bukan soal otai ataupun petai tuan-tuan. Kalau kita baru nak belajar, gunakan helmet macam ni. Jangan gunakan shield macam ni sebab kita tak pandai lagi. Sedangkan orang yang dah lama welding pun, dia akan gunakan yang ni sebab tangan lagi satu ni free. Boleh gunakan, boleh support kita punya torch. Jadi jangan gunakan yang ni. Dan yang ni pun saya dapat masa saya beli mesin welding saya yang pertama dulu. Mesin welding jenis MMA saja. Ini saya dapat percuma dan memang saya tak pernah gunakan. Masa mula-mula saya start belajar welding pun, saya gunakan helmet macam ni yang warna biru. Saya tak akan gunakan shield macam ni. Helmet ni pun daripada Hitbox. Model, kalau tengok dekat sini, HB555. Dekat sini kita boleh adjust sensitivity, delay. Kemudian dia punya kecerahan lah, sama ada nak lebih gelap ataupun nak cerah sedikit. Dan dekat sini ada lagi satu button. Ini untuk kita select sama ada nak gunakan helmet ni semasa welding ataupun semasa kita grind. Jadi kalau kita tolak pada atas ni untuk grind, masa kita grind dia takkan bertukar menjadi warna gelap. Sebab bila kita grind, dia akan ada percikan api, dia akan detect seolah-olah macam kita tengah welding. Jadi kalau tuan-tuan nak gunakan helmet ni untuk grind, tuan-tuan tolak ke atas. Jadi kesimpulannya helmet ni pun 2-in-1, kita boleh guna untuk welding dan juga semasa kita grind. Jadi percikan api tu takkan masuk ke mata kita. Saya memang sangat rekomenkan kalau tuan-tuan nak belajar welding, nak mulakan kerjaya dalam bidang welding, dapatkanlah auto darkening helmet ni. Tentang PPE ataupun Personal Protection Equipment. Untuk welding ni, benda yang wajib tuan-tuan kena pakai, tuan-tuan kena ada. Yang pertama tadi adalah helmet, yang kedua adalah glove. Dulu masa saya mula-mula terjebak dengan welding ni, saya beli glove yang murah, beli dekat kedai hardware saja. Dan sekarang ni saya tengok glove tu dekat mesin DIY pun ada yang warna merah tu. Jangan beli yang tu tuan-tuan. Yang tu kalau tuan-tuan pakai lama-lama, dekat bahagian dalam ni dia akan mudah koyak. Okey, sebab material macam agak nipis. Jadi bila dia dah koyak, masa kita nak pakai, kita masukkan jari kadang tersangkut.
Nak pakai geluh pun ambil masa yang lama, bagi saya tu membuang masa lah. Dapatkanlah geluh yang betul-betul berkualiti, yang elok. Yang ni saya tengok dia punya material dekat dalam ni pun nampak macam bagus, memang agak tebal. Kalau tuan-tuan tengok dekat yang mesti DIY punya tu, dekat dalam ni dia macam nipis, dia memang mudah terkoyak lah. 2-3 kali kita masukkan tangan, dia akan terkoyak kat dalam. Lepas tu memang susah kita nak pakai glove tu. Jadi dapatkanlah yang berkualiti sikit. Yang ni pun saya beli 2. Yang pertama memang dah datang dengan set welding ni. Saya beli lagi satu. Dia ada 14 inci. Dan yang ni 16 inci, dia panjang sikit lah. Dan tak salah kita standby lebih pada satu glove. Selain daripada tu, dekat atas meja ni ada aksesori yang datang bersama dengan mesin. Dan juga ada aksesori tambahan yang saya beli bersama dengan mesin ni. Yang ni aksesori tambahan yang perlu kita beli. Ini adalah untuk TIG welding. Kita nak welding stainless steel, nak welding aluminium. Ini aksesori yang kita perlukan. Dan dia bagi sekali dengan dia punya spare part dan juga tungsten rod untuk TIG welding. Ini memang dia bagi percuma sekali dengan mesin. Ini brush untuk kita brush lepas kita welding. Dan ini pun aksesori standard yang datang bersama dengan mesin untuk MMA ataupun arc welding. Dan yang ni adalah spare part untuk helmet. Ada bateri sekali dia bagi. Untuk TIG ni pun termasuk sekali dalam harga RM568 tu. Okey. Banyak lagi saya kena belajar ni untuk flux core welding ni. Biasa kita guna MIG rasa lagi mudah. Yang ni pun mudah, cuma kita nak kena biasakan je lah. Untuk kita mahir dalam welding, kita kena buat latihan. Tak ada siapa yang berjaya, tak ada siapa yang pakar dalam welding tanpa latihan. Nak tak nak memang kita kena sentiasa berlatih. Okey, salah satu benda yang penting kita kena mahirkan adalah pergerakan torch ataupun pergerakan gun. Dia ada pelbagai bentuk, ada bentuk kotak, bentuk ombak, bentuk macam mata gergaji. Dan apa yang saya suka adalah bentuk jenis bulatan. Biasanya saya akan buat bentuk macam ni lah. Ini contoh bentuk yang selalu saya gunakan. Ini kita panggil sebagai torch movement ataupun gun movement. Bentuk pergerakan tadi lebih kurang macam ni lah. Tuan-tuan boleh pilih bentuk mana yang tuan-tuan rasa lebih selesa, tuan-tuan pilih. Dan masa nak welding, jangan lupa pasangkan ground pada besi yang kita nak welding. Onkan mesin. Besi ni agak tebal, jadi saya set current pada 90 A. Dan untuk movement, saya akan buat bentuk bulatan tadi yang saya tunjuk. Okay, inilah hasilnya tuan-tuan. Memang banyak lagi kena belajar ni, kena training lagi. Dan untuk yang bintik-bintik ni sepata ni, yang ni kalau kita gunakan wire brush yang kita pasang pada grinder, kita brush, dia akan keluar lah. Inilah hasil MIG gasless daripada beginner yang macam saya ni. Okey, insya-Allah semakin kerap kita berlatih, welding kita akan menjadi bertambah baik. Sebenarnya bakat welding ni bukanlah bakat semula jadi macam bakat menyanyi, bakat berlakon, bukan. Bakat dalam welding ni adalah bakat yang kita dapat melalui latihan. Semakin kerap kita berlatih, semakin mahir kita nanti. Jadi, satu saja cara untuk tuan-tuan mahir dalam welding ni, beli mesin, training, berlatih, cuba welding. Dan semasa berlatih itulah kita akan tengok berapa setting current yang sesuai berdasarkan ketebalan besi ataupun material yang kita akan welding nanti. Dan untuk saya sendiri pun, saya masih lagi belajar menggunakan flux core welding ni. Banyak lagi benda saya kena belajar. Dan macam saya cakap tadi, kalau tuan-tuan memang betul-betul minat nak belajar tentang welding, satu saja cara, beli mesin, training. Berlatihlah sampai kita betul-betul mahir. Kemudian bila dah confident, bolehlah mula buat job. Mungkin boleh start dengan kita punya barang-barang sendiri. Contoh nak buat kaki meja ataupun kaki kerusi. Kita buat untuk diri kita sendiri dulu. Bila kita dah confident, barulah kita cari job.
Jadi nampaknya tuan-tuan sampai setakat itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aku Pun Indonesia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.